Okey, alright. Tajuk kita hari ini adalah tajuk matematik pengguna simpanan perbankan kredit hutang. Okey, bahagian yang kedua iaitu bahagian kredit dan hutang. Okey, bahagian pertama tentang simpanan dan pelaburan. Itu kita menambah duit kita. Tapi yang ini kita akan nak mengurangkan duit kita. Nak mengurang duit kita. Okey, simpan dan labur kita menambah duit kita. Tapi untuk kredit hutang ni kita mengurangkan duit kita. Kita belanja duit kita. Itu adalah kredit dan hutang. Okey, dalam kredit hutang ni ada dua benda kita akan belajar. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan kad kredit. Yang kedua adalah berkaitan dengan kita buat pinjaman. Pinjaman beli rumah, beli kereta ataupun belanja, beli simpanan peribadi. Kita pinjam duit. Okey, tu right. Okey, yang pertama sekali kad kredit. Okey, kad kredit ni adalah satu trend yang sangat popular masa kini. Okey, tapi bukan semua orang boleh ada kad kredit. Dia ada syarat je lah. Okey, dia ada syarat dia. Okey, so kalau kamu tengok buku teks, ni contohnya buku teks, saya buku teks. Okey, buku teks ni, okey, maksud kad kredit ni lah, kita ada duit dekat bank, tapi kita diberikan kemudahan untuk berbelanja menggunakan kad kredit. Kad kredit ni ialah kita boleh belanja lebih daripada sepatutnya. Contoh, okey, contoh macam saya dulu, okey, saya dapat kad kredit. Bila saya cikgu, orang bank datang menawarkan kad kredit. Saya pun gunalah. Walaupun dalam bank saya mungkin ada 3,000 tu dia, tapi saya boleh belanja lebih itu. Sampai 10,000. Dia ada had-had lah. Bergantung kepada gaji saya. Okey, contoh itu. Walaupun duit saya dalam bank tak banyak, tapi saya boleh belanja sampai melebihi jumlah tu. Itu namanya kad kredit. Kita belanja lebih dulu, kemudian kita kena bayar balik. Kena bayar balik lah. Okey, itu adalah kad kredit. Duit kita dalam bank tak banyak, tapi kita boleh belanja lebih. Ada had dia. Contoh 10,000 ke 20,000. Lagi tinggi gaji seorang itu, lagilah tinggi had yang dibenarkan untuk kita berbelanja lebih sepatutnya. Tapi lepas tu kena bayar balik bulan-bulan dengan charge yang tinggi lah. Okey. Kredit ni, ini masuk kredit. Okay. Perjanjian kontrak antara pembekal dengan pengguna. Okey, itu maksud dia. Iaitu kita boleh pinjam duit dari pembekal, okey, untuk beli barang. Dan kita kena bayar balik dalam tempoh yang tertentu. Okey. Jadi maksudnya adalah kredit adalah kemudahan berbentuk penangguhan bayar. Kita beli barang dulu baru kita bayar. Itu masuk kredit. Okey. Kredit ni tadi saya cakap tadi, pertama sekali lah perjanjian lah antara kita dengan bank. Biasanya bank lah. Okey. Yang mana kita boleh pinjam duit diorang untuk beli barang dan kita bayar balik dalam tempoh masa ditetapkan. Okey. Iaitu kita beli barang melebihi duit kita dan kita kena bayar balik dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Itu masuk kredit. Manakala hutang pula bermaksud satu jumlah duit yang telah kita pinjam tapi kita tak bayar lagi. Itu masuk hutang. Okay? Hutang adalah sejumlah duit yang kita dah pinjam tapi kita tak bayar lagi. Itu nama hutang lah. Kalau kita dah bayar itu bukan nama hutang. Alright. Jadi duit ini kita gunakan kad kredit ataupun gunakan cash lah. Okay, alright. Jadi untuk itu, untuk mengelakkan kita terjebak dengan hutang yang berlebihan, kita kenalah buat belanjawan peribadi. Okay? Belanjawan peribadi ni adalah satu bentuk anggaran pendapatan dan belanjaan yang kita nak gunakan duit kita tu untuk sejumlah satu tempoh waktu lah. Okay, sejumlah waktu. Okay, apa tujuan kita buat belanjawan peribadi? Merancang perbelanjaan. Beli secara berhemah. Tengok, duit kita ada berapa tak nak belanja. Supaya kita tidak berhutang terlalu banyak. Ataupun kita tak belanja berlebihan lah. Dan kita juga untuk menabung. Okey, inilah 3 benda yang penting untuk kita tahu bila bercakap berkaitan dengan hutang. Pertama, kredit. Yang kedua, masuk hutang. Yang ketiga lah, belanjawan peribadi. Okey, alright. Okey, ulang soalannya sikit lah. Jadi kat sini sebelum kita mula masuk ni, okey, pertama sekali kita tahu ialah tentang konsep hutang. Konsep kredit. Apa dia kredit? Okey, ni nota-nota penting lah. Nota-nota penting yang kita kena tahu. Okey, pertama sekali adalah tentang kredit. Kredit tadi apa dia? Kredit tadi apa dia? Kredit tadi ialah perjanjian lah. Perjanjian antara pembekal, iaitu biasanya bank lah. Biasanya bank dengan pengguna. Okay, dengan pengguna. Okay, siapa pengguna tu? Kita lah. Okay. Untuk membuat pinjaman. Membuat pinjaman. Okay. Bagi membeli ataupun mendapatkan perkhidmatan. Okay, mendapatkan barang ke perkhidmatan tak kisahlah apa pun lah. Okay, barangan ke ataupun perkhidmatan ke
dan membayar balik dalam suatu tempoh yang ditetapkan. Itu masuk kredit lah. Yang pertama sekali dia adalah satu bentuk perjanjian antara bank dengan kita untuk membeli ataupun mendapatkan perkhidmatan. Okay. Kemudian kita bayar balik. Tempoh suatu masa tertentu. Okay. Jadi ini bermaksud, okay, ini hutang. Okay. Jadi ini bermaksud, okay, kredit ni ialah kemudahan menggunakan wang dalam jumlah tertentu secara penangguhan bayaran. Maksudnya kita guna duit tu, kita guna duit lebih dulu, kita bayar kemudian. Okey. Maksud kita, okey, kita menggunakan sejumlah wang yang melebihi dari duit yang kita ada di dalam bank dan kita bayar semula mengikut tempoh. Ini secara umum lah maksud itu, okey. Tempoh yang ditetapkan. Okey. Yang kedua hutang ni, okey, hutang ni maksudnya apa tadi? Okey, kita baru baca buku tadi. Okey, hutang maksudnya ialah sejumlah bayaran yang belum dilunaskan. Itu masuk hutang. Penat je kita pinjam duit orang tak bayar lagi, itu hutang lah maksudnya. Okay, alright. Ketiga, kemudian yang ketiga yang penting tadi, belanjawan peribadi. Ini maksudnya apa? Okay, maksudnya ialah satu anggaran pendapatan dan perbelanjaan yang dibuat untuk menguruskan, okay, duit kita lah, duit kita, pendapatan kita, duit kita. Okey. Apa tujuan dia? Okey, tujuan dia yang pertama tujuan belanjawan. Ini semua penting-penting lah, betul-betul tahu tujuan belanjawan. Yang pertama sekali lah menguruskan semua pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. Maksudnya kalau duit gaji kita ada 3,000, kita berbelanjalah sebanyak 3,000. Okey. Yang kedua adalah untuk mengelak daripada belanja yang berlebihan. Maksudnya kita kena berhutang lah. Berlebihan. Maksudnya kita kena berhutang. Nak mengelak benda tu lah. Okay. Dan yang ketiga adalah untuk membolehkan kita membuat tabungan, simpanan ataupun tabungan. Itu tujuan kita buat belanjawan peribadi. Okay. Tujuannya adalah untuk kita berbelanja secara berhemah. Kita tahu gaji kita dapat bulan-bulan tu apa sumber dia. Datang mana duit kita tu dan kita nak belanja ke mana. Belanja elektrik, belanja itu, belanja ini, kita dapat tahulah. Okey, supaya kita tak belanja lebih. Gaji kita 3,000, belanja tiba-tiba dah habis duit dah. Tak nak gitulah dia. Okey, dan yang ketiga adalah untuk mengelak kita berhutang. Yang keempat adalah supaya kita boleh menabung. Okey, itulah tujuan-tujuan kita menguruskan duit kita. Okey. So yang pertama sekali, kad kredit. Kad kredit merupakan salah satu punca utama kenapa golongan muda di Malaysia ini ramai yang berhutang dan bankrupt kerana kad kredit. Sebab apa? Kad kredit ni macam cakap tadi lah. Kita boleh belanja lebih dari sepatutnya. Tapi lepas tu kena bayar balik bulan-bulan. Bayar bulan-bulan. Jadi lepas tu tak mampu bayar, duit faedah tu bertambah. Last sekali tak mampu bayar, bankrupt. Contohlah. Okay, alright. Okay, kad kredit merupakan salah satu trend perbelanjaan masa kini. Okay. Tetapi soalan tu harus bijak. Kita harus bijak dan harus tahulah apakah kelebihan dan kekurangan menggunakan kredit. Okay. Pertama kali, bila kita ada kad kredit, apakah kelebihan yang kita dapat? Okay, ini semua kita kena tahulah. Okay. Apakah kelebihan kalau kita ada kad kredit? Yang pertama sekali secara mudahnya ialah kita tidak perlu membawa tunai yang banyak. Okey, maksudnya kita bagi kad je. Yang pertama. Yang kedua, boleh membeli barangan yang melebihi daripada pendapatan kita.
Maksudnya ada had lah. Tapi ada had lah, ada had lah. Bukan belanja sembarangan. Okey. Kemudian ni satu lagi ni tadi. Kelebihan tadi. Saya lupa tadi. Okey, kemudian apa lagi kelebihan tadi? Saya lupa lah. Ni kelebihan tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Okey, boleh beli barang atas tali, beli barang lah. Okey, beli barang. Antaranya beli barang pendapatan kita. Yang ketiga adalah kita boleh beli barang secara online. Boleh membeli barang secara online. Dia banyak membeli barang secara online. Dan apa kelebihan lagi satu ialah kelebihan ni dia nak 3 sebagai 4, apalah sebab 4. Okey, satu ialah kita boleh diberikan ganjaran ataupun mata ganjaran, okay, bagi setiap transaksi, okey, sama ada berbentuk mata ataupun pulangan tunai lah, cashback. Itu ada contoh-contoh kelebihan guna kad kredit untuk menggalakkan orang guna kad kredit. Jadi bank membuat macam nilah. Okey, siapa beli barang guna kad bank, kad kredit, dapat kumpul point. Cukup time boleh tukar, boleh boleh tebus, dapat mata balik ke ataupun dapat beli barang lain secara tuma, gitulah contoh. Okey, tapi ada keburukannya. Keburukan yang pertama ialah kegunaan kad ini dikenakan pelbagai jenis cas dan denda. Itu yang pertama kali. Sebab apa? Sebab kita beli barang lebih ni, macam kita berhutang. Bila kita hutang, mesti lah bank nak kenakan cas pada kita supaya dia dapat untung. Okay, macam kita macam Along lah, kat Along kan. Along dia ada kenakan bunga semua tu. Okay, jadi yang pertama kali inilah pelbagai cas kena. Banyak yuran tahunan, cas keuangan, cas bayar untuk macam-macam benda lah dia ada. Okay. Dia ada apa kena ni? Ini yuran tahunan confirm kena. Yuran tahunan setiap bulan kena bayar. Okay, tahu walaupun dia sikit tapi mahal, tapi kalau kena bayar setiap tahun, dia saja cas mahal lah. Jadi dia okey. Yang pertama kali yuran tahunan, yang kedua adalah cas bulanan. Okey, cas bayar lewat, Okey, bayar lewat lagi, macam-macam cas lagi lah, macam-macam lagi . Okey, cas bayar lewat dan juga cas keluar tunai. Maksudnya, kad kredit ni walaupun dia kad kredit, tapi kita boleh keluarkan duit cash dekat bank. Tetapi casnya sangat tinggi. Okay, dulu saya pernah guna kad kredit, saya keluarkan cash dekat bank, dekat ATM, dia punya kadar faedah adalah 15%. Sangat tinggi. Kalau kita pinjam biasa dekat bank, casnya adalah dalam 3%, 4%. Tapi kalau kad kredit, 15% ke 18%. Sangat tinggi. So kalau boleh, siapa guna kad kredit nanti, bila awak dah bekerja nanti, ada kad kredit, jangan gunakan kad itu untuk keluarkan cash. Sangat tinggi bayar. Nak beli barang. Beli barang je harga tak tinggi lah. Charge mungkin dalam 1%, 2%. Tapi kalau guna cash, memang akan sangat tinggi nilai dia. Itu yang pertama kali. Okay, yang kedua, risiko adalah kita akan berbelanja lebih daripada kemampuan. Maksudnya, walaupun gaji kita mungkin dalam 5,000. Okay. Tetapi kad itu memberikan kita kebenaran berbelanja sampai 10,000 macam itu. So kita belanja. Itu yang maksudnya. Okay. Ini bagi contoh. Okay, contoh. Gaji kita RM, gaji RM 3,000 tapi hard card ialah RM 5,000. Kita pun berbelanja sampai 5,000 sebulan. Itu maksudnya gitu. Okay, alright. Itu. Yang ketiga apa lagi? Okay, yang ketiga ialah lagi, yang paling penting lah, boleh diisytihar sebagai muflis ataupun bankrupt. Bankrupt jika gagal bayar tunggakan kad. Bila cukup tempoh lah. Bila cukup tempoh. Okay. Lewat saja bank akan bayar. Okay. Waktu kita mula ditawarkan, bank akan cakap, kad ni bagus cik, kita akan bagi cik faedah yang sangat rendah, cik boleh bayar minimum saja. Tapi itu waktu sebelum dia dapat kita. Bila dia dapat kita dah, lewat sikit dia akan call, Cik Azman, kad kredit tertunggak lagi ya, minta bayar sekarang. Dia akan selesai call. Okay, sebelum dapat, cakapnya sangat baik lah. Bila dah dapat, sentiasa call.
Last kali kita tak bayar juga, dapatlah surat peguam. Minta bayar segera ataupun minta turun ke mahkamah untuk kes tuntutan. Tak dapat bayar juga, mahkamah akan usytihar Encik Azman bankrupt. Habis. Okay, bila bankrupt ni, hidup kita siksa lah. Tak siksa sebab apa? Duit gaji kita akan ditahan oleh Bank Negara Malaysia. Dapat duit, dia akan bayar hutang-hutang kita dulu. Baki sedikit akan bagi serah pada kita balik untuk kebelanjaan bulanan kita. Itu je. Jadi kalau boleh elak daripada Disa bankrupt lah. Contoh macam kan bankrupt siapa dia? Datuk Red tu bankrupt sekarang ni. Okay, nak kena cari kerja, apa semua, duit tak ada kan? Rasa kerja. Jadi elakkan kita belanja lebih supaya tidak disangka bankrupt lah. Okay, apa lagi ni? Belanja lebih sepatutnya. Tadi lah sebut Okay, dan satu lagi lah, mungkin kelemahan dia lah, bukan semua kedai menerima bayaran secara kad kredit. Okay. Terutama kedai kecil-kecil lah. Kedai kecil dia tak mau terima kad kredit. Okay. Dia terima kad bank biasa sahaja ataupun cash sahaja. Itulah dia antara kelemahan penggunaan kad kredit dan juga kelebihan dia. Cuma nasihat saya ialah, kalau kamu dah bekerja nanti, kalau ditawarkan guna kad kredit, kalau boleh tolak dululah. Okay, tolak dulu. Jangan terima dulu dan jangan belanja dulu. Ataupun kalau dia bagi kamu kad kredit pun tak apa. Okay, kata saya setuju terima kad kredit tu. Tak apa, ambil. Tapi jangan mulakan tekan kad kredit tu. Mula kamu tekan saja, maka kamu akan mula berhutang. Mula-mula memang rasa seronok. Beli barang. Last kali dapat bil, tengok, tu dia je. Sebab benda sudah lalui. Okay. Di awal saya jadi cikgu dulu. Okay, ada bank datang ke sekolah. Okay. Buat tawaran pinjaman. Okay, saya pun masa tu seronok. Mula kerja. Saya pun terima je. Kemudian ditawar pula kad kredit. Saya terima juga. Terima juga dapat kad kredit, pergi bercuti hujung minggu, pergi beli barang ni, seronok lah bagi kad lepas, beli itu beli ini. Last kali bila dapat bil RM3,000. RM3,000. Sedangkan dah naikkan gaji semua tu tak banyak pun. Gaji RM1,000. So mulalah bayar. Okay, alright. Sampai sudah tak terbayar, last kali terpaksa buat pinjaman lagi sekali, pinjaman lain pula untuk bayar kad kredit tersebut. Okay, jadi sangat bahaya lah. Kalau boleh nanti dah bekerja, jangan guna kad kredit dulu. Gunalah apa yang duit kita ada dahulu. Okay, elakkan berhutang dulu supaya kita tidak terjerat dengan hutang. Okay, alright. Itu yang pertama lah. Okay. Kad kredit, macam cakap tadi, bukan semua orang boleh guna, hanya pengguna yang berusia pertama kali lah 21 tahun ke atas. Bawah 21 tahun tidak akan ditawarkan penggunaan kad kredit. Dia hanya atas 20 tahun dan pendapatan tahunan dia pula melebihi RM24,000. RM24,000 lah setahun. Maksudnya sebulan RM2,000 baru boleh dapat guna kad kredit. Kalau orang yang bergaji bawah RM2,000 memang takkan ditawarkan menggunakan kad kredit. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi ialah 21 tahun dan yang kedua adalah pendapatan setahun, minimum adalah RM24,000 ataupun RM2,000 sebulan. Kurang dari itu tak dapat tawaran untuk menggunakan kad kredit. Okey. Dan dia juga harus mempunyai seorang perujuk ataupun guarantor. Okey, ataupun penjamin. Itu syarat dia. Okey, yang pertama umur 21, yang kedua umur 24, okey, dan ada syarat lah. Dan juga dia mesti ada penyata gaji. Okey, dia mesti ada penyata gaji ataupun dokumen sokongan. Kadang-kadang dia akan minta juga penjamin seorang. Satu nama yang boleh menjamin kalau kita gagal bayar, dia cari orang tu. Okey, tapi yang ni kena penting lah. Mesti ada slip gaji. Jadi orang yang bekerja di kampung-kampung, contohnya kerja petani ya, dia kalau dia tak ada slip gaji, memang tak ditawarkan kad kredit. Okay, alright. Inilah dia 3 syarat yang utama untuk membolehkan kita ada kad kredit. Umur 21 tahun ke atas, gaji setahun RM24,000 dan ada slip gaji. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga. Kalau kita nak guna kad kredit, boleh. Tapi kita perlu tahu apakah tanggungjawab kita untuk memastikan kita jadi pengguna yang bijak. Okey, yang pertama sekali ialah pastikan
Okey, pastikan okey, dapat kad terus tanda tangan di bahagian belakang kad kredit. Dia macam kad bank kita juga, kad bank kita. Belakang kad bank kita ada satu ruang tanda tangan, kita dengan situ. Kalau tak tanda tangan, siapa saja kalau jumpa kad itu boleh guna. Boleh guna. Sebab maksudnya ialah kalau kita tak tanda tangan, kad itu dianggap sebagai kad hak milik umum. Siapa boleh guna. Tapi kalau kad itu ada tanda tangan, maksudnya kita dah saya dah senyap pada awak sekejap. Sekejap ya, senyap pada awak. Kad kredit ada contoh, okey tak ada ni. Okey, contoh kad kredit saya buka. Google jap. Okey, sekejap saya buka. Okey, Google. Okey, sekejap ya, saya buka. Okey, kad bank kita. Sekejap saya tengok. Okey, bahagian belakang. Kad bank. Okey ni ha. Alright, contoh. Okey, kad bank kita, ini contoh. Okey, di bahagian belakang dia tu, okey, ada ni garisan macam ni. Okey, ada garisan macam ni. Mana tadi? Alamat mana tadi? Alamat. Ni belakang-belakang ya. Di bahagian belakang ni, okey, pastikan dia ada. Okey, macam ni sekejap saya copy paste ni, copy ni dulu, start sini. Ni sebagai apa? Ilmu pada kamu ni sebab apa? Bukan semua orang tahu ni benda ni. Okey, ini kad, submit kad dia. Ni kad bahagian depan. Okey, kad ATM. Okey, kad kita. Contoh, saya ambil beberapa kad lah. Okey, beberapa kad contoh. Okey. Wah, besarnya. Okey, ni contoh kad bank kita. Ni saya tengok depan Agro lah, belakang bukan Agro. Contoh. Okey, contoh. Okey, tengok kad kita ni. Okey, kad kita ni, ini kad kad biasa, kad ATM kita. Kad ATM biasa kita, bukan kad kredit lah. Okey, kalau kad kredit, dia kad kredit, dia sama macam rupa kad bank kita biasa sama. Dia macam ni. Okey, cuma dia beza je lah, dia tulis sama ada Visa ataupun ni lah. Visa ataupun Mastercard, dua jenis lah. Okey, Visa ataupun Mastercard, dua. Okey, Visa je tulis ni. Kalau Visa lah. Kalau Mastercard lah. Okey, ni macam ni Mastercard. Okey, dia kata orang ada nombor-nombor macam biasa, sama macam biasa, ada nombor-nombor dan ada nama kita. Itu contoh. Okey, ni contoh kad bank. Okey, dia ada kad kredit, dia ada Visa ataupun dia ada Mastercard. Ni contoh Visa. Okey, dia ada dua, satu Visa, satu Mastercard. Tapi dua-dua fungsi sama lah. Okey, di mana di bahagian hadapan untuk kad kredit, di bahagian hadapan ni ada nombor kad. Ada beritahu nombor kad, dia beritahu juga tempoh berapa laku sampai bila. Okey, dibuat waktu bila dan juga laku sampai bila. Contoh kad ni dibuat tahun 2015 dan laku sehingga bulan 1 2028. Cukup tempoh kena ganti kad baru. Dan kad ini ada tulis nama. Thomas Lee contohnya. Okey, kalau kad bank biasa dia tak ada nama. Dia tak ada nama. Kalau kad bank, kad kredit dia tulis nama. Okey, contohnya Joshua Ng, Willis Law. Okay. Tapi kalau kad bank biasa dia tak ada nama. Dia hanya ada rupa kad saja. Kalau kad kredit dia ada tulis nama. Contoh macam ni lah. Dia tulis nama macam ni. Okey, nama tu Steven Wong. Okey, itu contoh kad kredit. Tapi kalau kad bank biasa, dia tidak ada nama. Dia cuma ada nombor akaun, nombor kad tersebut dan juga dia ada tarikh luput kad tersebut. Dua saja. Okey, itu beza kad bank dengan kad biasa kita. Okey, kad biasa kita, kad bank kita dia cuma ada nama, dia ada cuma ada nombor kad dan juga tarikh luput sahaja. Okey, tu yang pertama lah ya. Okey. Jadi tapi kalau kad kredit dia ada nama. Itu yang pertama. Okey. Jadi dekat sini pentingnya di bahagian belakang kad ada satu garisan ni. Garisan ni. Di garisan ni. Garisan ini kalau ikutkan dapat saja kita kena tanda tangan kat sini. Bila kita tanda tangan kat situ, okey, kat sini ya. Kena tanda tangan. Tanda tangan. Okey. Dia sama macam kad bank kita juga. Kad bank kita sama juga. Okey, belakang kad bank. Belakang kad bank.
Okey. Kad bank kita belakang dia ada juga ni contoh. Ni nampak contoh ni contoh kad bank kita. Okey, ni contoh. Ini contoh kad bank. Okey, kad bank. Sama juga BSN. Cuma beza dia adalah okey, ini kad bank ni okey. Ini kad bank dia Visa juga tapi inilah kad bank ATM, kad biasa. Sebab apa beza dia? Tidak ada nama. Dia cuma ada nombor akaun bank, nombor akaun kad tu dan juga tarikh luput bila. Belakang dia ada ruang tu untuk ditanda tangan. Okey, ini kad kredit. Beza dia kad kredit ada nama. Okey, ini kad kredit. So tunjuk contohlah awak tahu lah. Okey, ini kad ATM biasa ataupun kita panggil kad debit lah, kad debit. Okey, yang ni kad kredit. Ini kad kredit. Beza dia kad kredit ada nama pemilik. Tu beza dia. Okey, kad kredit, kad debit dia tiada nama pada kad. Maksudnya siapa-siapa jumpa kad dia boleh guna. Boleh guna. Okey, tu beza dia lah. Okey, di kad kredit ni siapa-siapa jumpa boleh guna juga. Tapi kalau kita guna nak bayar, orang tengok nama. Tengok saya bayar kan Cikgu Azman. Tapi nama kad Thomas Lee. Mesti orang pelik tengok kenapa nama Cina. Okey, so orang akan bersoal lah. Mungkin orang kata saya curi. Jadi itu beza kad kredit dengan kad ATM. Kad ATM dia tak ada nama. Tapi kad bank, kad kredit dia ada nama. Tapi sebenarnya bila dapat kad, kita kena tanda tangan di sini. Di sini. Dekat gasan ni. Apa kesan kalau kita tak tangan? Kalau kita tak tangan, maksudnya sini orang lain-lain pun boleh guna kad kita. Asalkan hulur saja kad mesin tu boleh bayar. Tetapi kalau ada tangan begini, maksudnya kad ini telah pun dipangkah. Maksudnya kad ini dah rosak maksudnya. Dia jadi rosak lah maksudnya gitu. Maksudnya mesin chip nanti tak dapat baca. Dekat sini dah ada nombor akaun. Kat sini sebenarnya. Kat sini ada nombor akaun. Jadi kalau kita ada tandangan macam ni, macam kad kita telah diconteng pada bahagian nombor akaun, jadi bank tak dapat nak baca lah. Contohnya begitu. Lebih kurang begitulah maksudnya konsep dia. Okay? Bila ada tandangan begini, kad ini seolah macam telah rosak lah. Kad ini macam dah rosak lah. Maksudnya sebab apa? Sebab ada contengan. Jadi kita kena masukkan nombor akaun bank. Masuk nombor password kita. Kita beza dia. Kalau tak ada tangan sini, kita tip dekat mesin tu saja, dia jalan terus. Tapi kalau ada tangan macam ni, kita memang kena masukkan kita punya password. Itu selamatnya. That's why bila kita dapat kad, kita selalu diingatkan dapat kad bahagian belakang sila tanda tangan. Tak tanda tangan, risiko duit kita kena curi tu sangat tinggi. Sebab kad kita tu boleh digunakan oleh siapa sahaja. Tapi kalau ada tangan ni, kena masuklah. Kena masuk nombor PIN. Itu beza kalau kita guna kad tersebut sama ada kita tanda tangan ataupun tidak. Kalau tak tanda tangan, kad ini boleh digunakan oleh siapa sahaja. Okey. Dan bank takkan check lah. Bank takkan check lah. Okey. Alright. Tapi kalau ada tanda tangan, kita mesti masukkan nombor PIN. Okey. Kalau ada tangan, mesti masukkan nombor PIN baru boleh. Walaupun bayar tu sikit. Kena juga sebab dia anggap macam kad dah rosak sebab ada conteng. Tapi kalau macam ni tidak perlu. Kad ini macam ni. Okey, kad ini boleh digunakan oleh siapa sajalah. Digunakan oleh siapa saja. Kad ini boleh digunakan oleh sesiapa saja. Siapa saja tanpa perlu nombor PIN. Tu beza je. Kalau kad itu ada conteng di belakang dengan tak ada conteng. So kalau boleh nanti kalau ada kad bank ke apa, pastikan tanda tangan di belakang ni. Okay, right. Okay. Okay, boleh faham Okay, tu yang pertama lah. Dapat kad terus tanda tangan di bahagian belakang kad. Dan kotak ni lah. Okay, di mana kad kita ni, kalau kita nak beli barang secara online sekalipun, okay, first dia akan minta kita masukkan nombor akaun lah, nombor akaun. Dan dia akan minta nombor kad ni. Dan juga dia akan minta kita masukkan 3 nombor yang ada belakang kad. Okay, nombor yang belakang ni, tolong jaga betul-betul nombor ni. Okay, sebabnya ialah, kalau kawan kita tahu nombor kad depan ni,
tahu tarikh depot kad, dia boleh beli barang guna kad kita tanpa pengetahuan kita. Jadi pastikan kita ingat nombor belakang ni. Belakang ni penting. Siapa tahu nombor belakang ni je, automatik semua orang boleh guna. Macam ni sama. Yang ni ke. Ni. Bila kita nak beli barang secara online, kita minta masuk nombor ni lah. Jaga betul-betul kat nombor ni. Okay. Kalau dapat nombor ni sekali je guna, saja boleh guna banyak kali dah lepas tu. Jadi pastikan simpan dan jaga elok nombor ni. Okay. Inilah kod rahsia bagi kad ni lah. Okay. Selain daripada tanda tangan, inilah kod rahsia yang wajib dimasukkan bila kita nak buat transaksi. Masuk nombor akaun ini, tarikh valid dia dan juga nombor ini. Ini penting. Okay, tu yang pertama ya, pastikan kita tanda tangan di belakang kad kredit. Yang kedua, kita bayar ke semua jumlah dalam masa yang ditetapkan. Maksudnya kalau kita beli barang dah terlebih, contohnya kita beli barang 1,500, bayarlah 1,500. Jangan sikit. Walaupun, okay, sebenarnya kelebihan kad kredit ni lah, okay, kalau kita beli guna kad kredit ni, okay, kelebihannya macam ni. Kelebihan kad kredit ni ialah, kelebihan kad kredit, okay, kita hanya perlu bayar 5% daripada jumlah atau RM50 yang mana tinggi. Ini adalah kelebihan guna kad kredit. Okay, alright. Ini sebab tu orang suka. Ini benda dia. Contohnya. Contoh. Okay, contoh. Okay, beli barang RM1,000. Jadi kita hanya perlu bayar RM. Okay, bayar bulan-bulan. Okay, bayar bulan-bulan hanyalah. Okay, bayar bulan-bulan hanyalah RM RM50 sahaja. Contoh kata kita letak RM2,000 lah. Tak RM2,000. Okay. Kita hanya perlu bayar RM100 saja sebulan. Itu je orang seronok guna kad kredit. Walaupun kita belanja RM2,000, tapi kita hanya perlu bayar RM100 saja sebulan. Bagi tempoh sekian-sekian lah. 2 tahun ke 3 tahun kan macam tu lah. Itu sebab orang suka. Tapi kalau penggunanya ambil sapi, kita ingat. Kalau kita bayar begini, charge kita akan sentiasa bertambah-tambah. That's why kita pinjam, belanja RM2,000, tapi jumlah kita bayar balik lebih RM2,000, RM3,000, RM4,000 itu. Sebab adanya charge faedah, charge bayar lewat dan sebagainya. Okay, jadi kalau boleh, pengguna yang bijak, belanja RM2,000, cukup tempoh, bayarlah RM2,000. Jangan bertangguh-tangguh. Okay, itu yang ketiga. Okay, lepas tu yang kedua tu, yang berikutnya satu lagi ialah ini. Ini sebabnya, jangan berikan butir kad kredit pada orang lain. Okay. Pertama tadi, tanda tangan kad kredit. Okay, simpanlah elok. Okay, jangan bagi butir kad kredit pada orang lain. Okay, hafal nombor PIN dan jangan catat kat belakang PIN. Okay, right, itu dia. Ni banyak antara dia. Okay, yang pertama tadi, dapatkan terus tanda tangan. Okay, kemudian bayar semua. Yang ketiga, ni lah. Yang ketiga, hafal nombor PIN. Dan juga nombor digit kat belakang tu. Nombor 3 digit di belakang. Itu penting lah. Okay. Jangan beri pada orang lain nombor-nombor tu. Walaupun orang yang kita percayalah, kawan-kawan kita ke apa, jangan. Elakkan. Okay, ni yang keempat, saya tambah lagi. Yang keempat. Okay. Jangan beri maklumat lah. Jangan beri butiran maklumat kad kepada orang lain ataupun jangan tulis nombor PIN kat belakang lah, nombor PIN di belakang kad. Sebab ada orang suka buat macam ni. Dulu saya pun pernah juga itu. Belakang kad saya lekatkan nombor PIN. Takut saya terlupa. Pergi ambil alamat apa nombor ke terlupa. Saya pun berbahaya terjatuh ni kad PIN dia sentiasa penyata sentiasa ingatlah
setiap bulan supaya kita sentiasa ingat, ingat apa dia. Contoh, okay. Contoh data ya, ya. Contoh kat tadi ya, perlukan kredit hanya bayar 5% pemini ataupun minimum 5%. Itu orang-orang mulakan kredit. Okay, right? Okay. Lain saya alam.
Okey, alright, saya ulang balik, saya terlupa. Okey. First kata tadi saya ulang balik, okey. Bila sebagai pengguna kad kredit yang bijak, pertama sekali dapat kad, pastikan kita tanda tangan di belakang kad. Okey, kad kredit dia atas nama. Ada nombor kad, tarikh buat bila, matinya bila tarikhnya, bulan 1, 2008, 28 macam mana, mesti ada nama. Itu kad kredit. Tapi kalau kad bank biasa, dia cuma ada nombor kad, tarikh valid, tak ada nama. Tapi dua-dua sekali sama. Di belakang dia ada kotak bergarisan begini. Dapat kad, pastikan kita tanda tangan. Kalau tak tanda tangan, kad ini boleh digunakan oleh siapa saja. Jumpa kad boleh guna. Tak dekat mesin tu, boleh bayar bayaran. Tapi kalau ada tanda tangan, kad ini dia tak macam rosak. Nak berbelanja boleh, tapi kena masukkan nombor PIN. Itu saya penting dekat tu. Yang kedua adalah hafallah nombor PIN dan juga nombor password kita. Hafal nombor PIN dekat nombor 3 digit belakang ni yang usia bulat ni. Okey, bulan ni hafal dan jangan kongsi maklumat tersebut kepada orang lain. Jangan tulis kat belakang kad pun. Alright? Dan sentiasa semak bil bulanan. Okey, ni contoh bil bulanan. Contoh ni contoh bil bulanan. Nampak? Kad ni. Contoh ni contoh saya ambil kat internet. Okey. Mungkinlah gaji dia mungkin sikit tapi dia boleh berbelanja sampai RM4,000. Nampak tu ya contoh. Contoh kad dia lah. Kad contohnya dia boleh berbelanja sampai RM4,000. Walaupun duit dia sikit, tapi dia boleh berbelanja sampai RM4,000. Saya contoh. Okey, mana dia? Ni contoh sebabnya ya. Kita letak sini. Okey, tengok contoh kad ya. Tengok contoh kad ni. Walaupun dia ni duit mungkin sikit, gaji mungkin sikit, tapi dia boleh berbelanja. Mana dia? Alamak. Sekejap. Okey, sekejap. Ambil. Ya, saya letak sekejap. Boleh tak? Okey, sekejap ya. Saya letak sini. Boleh. Okey, boleh kot. Okey, boleh tak? Terus ambil sajalah. Tak apa. Okey, contoh. Sikit. Okey, contoh. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh. Okay, ini contoh. Okey, ini contoh. Okay, ini contoh penyata kad kredit. Okey, gaji dia mungkin sikit. Bukan RM12,000 sebulan. Tapi dia boleh berbelanja sampai RM12,000 sebulan. Maksimum boleh berbelanja sebulan. Okey, contoh macam ni dia dah belanja RM166. Okey, RM166. Alright, ini contoh ya. Okey, contoh walaupun gaji dia sikit tapi dia boleh berbelanja maksimum sampai sini. Ini maksimum boleh belanja. Ini contoh. Okey, ini kelebihan kad kredit. Okey, walaupun gaji sikit, okey, contohlah kata gaji RM3,000 saja sebulan, contoh. Okey, ini contoh. Okey. Belanja lebih dari gaji. Kita contohlah gitu. Ini contoh. Okey. Contoh katakanlah duit gaji dia sebulan baru RM4,000 contohnya gitu. Tapi dia boleh berbelanja sampai RM12,000. Menggunakan kad ini. Walaupun dalam bank mungkin tinggal RM3,000 saja. Tapi dia boleh belanja sampai RM12,000. Itulah kelebihan kad kredit. Tapi bila kita belanja lebih, maka kita kenalah bayar faedah. Okey, contoh katakan bulan tersebut dia hanya belanja ini ya, RM166 saja. Okey, ini yang dia belanja. Saya tunjuk sini ya. Okey, contoh. Okey, ini yang dia belanja, contoh. Okey, ini contoh yang dia belanja. Okay, ini yang dia belanja. Dia belanja. Ini yang dia belanja. Contoh, bulan tersebut dia hanya belanja RM165 sahaja. Beli barang pun tak tahu kan, tapi dia belanja macam ni ya. Okey, tapi untuk bulan tersebut dia hanya perlu bayar ini saja. Yang perlu bayar. Okey, yang perlu bayar ni saja.
Okey. Yang dia perlu bayar banyak ni saja, iaitu RM50 sahaja. Tu beza dia. Dia dah boleh belanja lebih. Tapi bila belanja lebih pula, bayarnya dia ni je. Dia RM50 ataupun 5% yang mana lebih tinggi. Okey, kalau 5%, contoh 5%, okey. 5%, 5/100 didarabkan dengan 1665 okey. 5% dia ialah RM8 saja. Okey, kalau 8% RM5, RM8 saja, tapi tak boleh. Dia paling-paling kurang RM50. RM50. Kalau kurang tu tak ya. Okey, ni dia. Inilah kelebihan guna kad kredit. Belanja 100 lebih tapi bayar RM50 saja. Itu kelebihannya. Tapi bila kita bayar sikit saja, itu kena faedah tu. Macam kiraan dia. Alright? Okey. Baki yang belum dijelaskan akan dikenakan kadar kewangan antara, ni ini kan bukunya. Ni dia. Okey, baki yang ni. Kita kena bayar hanyalah 5% sahaja daripada baki ataupun minimum RM60. Mana yang besar? Yang tak bayar lagi tu, ni dia kena. Faedah dia antara 15 sehingga 18%. Tu dia kena. Duit baki yang tak bayar gitu, kita kena charge pula antara 15 ke 18%. Sangat tinggi. 15 hingga ke 18%. Sangat tinggi. That's why kita pinjam, kita belanja. Okey, ni contoh contohnya lagi ni. Ni. Okey. Kalau kita bayar RM50, okey, 1665 ni bayar RM50. RM50. Baki berhutang banyak lagi. Baki bayar RM50, okey. Baki banyak ni lagi. Okey. Yang ini kena pula faedah. Faedah kita belajar 2 minggu lepas. Okey, faedah 15% macam tu. 15%. Jadi duit kita kena banyak ni pula. Kita tambah. Alamak. Okey. So macam ni. 15%. Okey, sorry. 1665 ditolak dengan RM50. Duit kita, hutang kita tinggal banyak ni. Okey. Tapi untuk bulan akan datang, tambah lagi dengan 15% daripada duit yang kita tak bayar habis itu. 11650. So pada bulan depan dapat bil baru, duit kita jadi 133. Ni contoh belanja RM 16650. Okey, katakanlah kita bayar. Katakanlah kita bayar hanyalah 5% saja ataupun kita bayar RM50 lah. Bayar RM50 saja. Okey, bayar RM RM50 saja. Jadi hutang kita, jadi bayaran kita, bayaran baki tinggal lagi RM 115.50. Tapi untuk bulan depan, bulan depan jumlah hutang kita bukan 115. Dia kata macam ni pula. Bayaran hutang kita bulan depan akan jadi macam ni pula, iaitu duit baki kita RM 115.50 ni ditambahkan lagi dengan faedah, iaitu 15%. Tambah lagi macam ni. 15%. Tambah lagi 15% darab dengan 115.50. Itu kiraannya. Jadi pada bulan depan, duit hutang kita menjadi RM yang tadilah ni. 13380. 13380. Itu beza dia. Jadi seolah-olah macam kita dah bayar 16650 tolak dengan 13380. Seolah-olah macam bulan lepas kita hanya bayar RM32 sahaja. Sedangkan kita bayar RM50. Itu sebabnya kita dikenakan faedah. That's why kalau kita belanja 166 cukup bulan bayar 166. So kita tak kena faedah ni. Alright. So kalau kita buat macam ni, bayar RM50 saja, hutang 166, bulan depan jadi 133. Seolah kita bayar RM32.70 sahaja. Itu kekurangan kad kredit. Next contoh. Ini contoh soalan. Patricia menerima senjata kad kredit bulan Mac. Dia ada baki 6,800. Bulan 4 tu dia langsung tak buat apa-apa transaksi. Berapakah bayaran minimum? Contoh. Bayaran minimum tadi adalah 5% sahaja.
Bayaran minimum ialah 5% sahaja. Okey, jadi walaupun dia beli barang sebanyak 6,800 tapi bulan tu kena bayar berapa? Paling banyak 5% sajalah ataupun RM50 yang mana lebih tinggi. Okey, so dari ni 6,800 contoh. Ni cara kira dia. Jadi 5% darab dengan 6,800. Jadi walaupun dia hutang 6,800 tapi dia hanya perlu bayar sebanyak RM, sebanyak RM RM340 sahaja setiap bulan. Itu. Okey, itu B. A. Kalau B pula, dia kata dia hanya bayar penyata tu pada bayar minimum. Dia bayar minimum sahaja. Okey, soalan B. Dia bayar minimum sahaja. So, berapakah baki pada bulan akan datang? Okey, sekarang ni macam ni lah buat. Okey, so hutang dia, sebabnya jumlah hutang mula awal tu, jumlah hutang awal-awal tu ialah RM6,800. Okey, dia buat bayaran RM340 iaitu yang paling minimum. Minimum je, dia tak payah full. Jadi untuk bulan hadapan, baki hutang dia akan jadi RM, bila kita tolakkan dapat 6,460. Ini baki hutang dia sepatutnya. Okey, tetapi dia akan ditambah dengan faedah. Faedah berapa tadi? 15%. Okey, faedah 15%. Okey, so kena buat macam ni. 15, dia biasanya 15% lah. Dia 15 ke 18 bergantung pada bank lah. Tapi biasa bank akan charge 18%. Tapi ini sebab kira 15 lah minimum. Persen daripada 6460. 6460. Okey, lepas tu darab lagi. Ini contoh buku lah. Ni contoh buku bank. Ni contoh buku bank. Okey, alright. Okey, contoh Encik Ahmad tengok buku bank dulu. Okey ni. Contoh Encik Ahmad ni dapat bil kad kredit 5,200. Okey. Minimum kena bayar adalah 5% daripada jumlah terkini. So dia hanya perlu bayar RM260 saja. Contoh. Okey, kalau nilai kurang dari RM50 kena bayar RM50. Okey. Kemudian yang kedua, dia kata berapa baki? Berapa baki? Duit yang dia hutang banyak ni. Dia bayar banyak ni. So terhutang banyak ni lagi. So berapa yang kena bayar setahun, bulan akan datang adalah jumlah yang dia masih berhutang, okey, darab dengan 18%. Ni dia ambil 18% lah. Itu maksudnya dia ambil yang maksimum tu. Tadi soalan kata 15 ke 18%. Dia ambil yang paling maksimum kali, 18%. So sama je kita ni juga. Okey, ambil yang ni dulu, 18% kali dengan baki hutang kita, kemudian tambah lagi. Tambah lagi dengan ini adalah baki hutang. Tambah lagi dengan cas lewat. Cas lewat bergantung. Macam Kin dia ada 18 hari. Okey. Macam Cik Ahmad ni dia ada 15 hari. Ikut bank lah. 15 hari ni 15 hari dibahagikan dengan 1 tahun. Itu untuk kira faedah. Okey. Jadi tambah lagi dengan 15 hari darab bahagi dengan kita 18 lah. Dengan 365 hari. Ini kiraan dia. Okey, baki duit hutang dia tu darab dengan itu darab ini. Okey, darab. Ya, soal ya. Saya ubah sikit lah bagi kita dapat jelas sikit. Okey, so ubah tak boleh. Saya nampak sikit beza dia. Nanti kau confuse. So ubah ni. Okey. 18% darab dengan 20 hari ni kalau kita bayar tanpa cas. Okey, kemudian darab dengan jumlah duit yang dia hutang. Okey, ini baki hutang banyak ni. Inilah jumlah faedah. Jumlah faedah yang dia kena bayar sebab dia tak bayar full. Gitu. Okey, asing-asing . Okey, sebab penerangan kat sini. Okey, sebab penerangan. Yang ini sekejap, sebab penerangan.
Okey, sebab penerangan sikit supaya awak faham yang ni. Okey, yang ni, okey. Yang ini saya tunjuk ni, okey, yang ini, yang ini ialah cas faedah. Cas faedah. Okey, yang mana tadi? Yang tu tadi, yang 15 ke 18%. Okey, untuk buat kiraan kita kira yang paling maksimum lah 18%. Okey, alright. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini. Bayar yang ini. Penyata ni. Ni. Tanpa faedah. Maksudnya, ini, kalau kita bayar semua sekali 6,800 tu, dalam tempoh 20 hari, kita tak kena faedah lah. Tapi di sini dia hanya bayar minimum. So, ada baki lagi yang tak bayar. Jadi, itu kena charge ni. Charge. Charge ni. Charge bayaran tanpa faedah ni lah. Tu. Okay, maksudnya sini ya. Kena faham lah. Okay, dekat sini. Okay. Kalau dia bayar, ni contoh. Okay, kalau bayar RM 6,800. Okay, semua kali bayar semua lah. Kalau bayar semua RM 6,800. Okay. Dia tak kena lah faedah ni. Okay. Dia tidak dikenakan yang ini, faedah ni. Faedah ini. Faedah mana ni? Faedah yang ni lah. Faedah yang ini. Saya tunjuklah sini. Faedah yang ini. Ni. Okay. Kalau dia bayar semua, tak kena faedah ni. Tapi kalau dia bayar hanyalah 340 saja. Maka dia kenalah faedah yang ini. Faedah bayaran lebih lewat daripada situ. Iaitu 20 hari daripada setahun 365 darab dengan baki yang ada. Jadi pada bulan depannya, okey, baki hutang, okey, baki hutang, okey, tinggal itu RM6,460 tambah dengan, okey, yang sebagai tepi ni, tepi ni 18% darab dengan 20 hari tanpa faedah 365 tu darab dengan RM6,400 yang dia masih berhutang. So faedah lagi sebanyak 63.72. 63.72. So pada bulan tersebut hutangnya menjadi RM tambah lagi lah. Tambah 6460. Hutang dia tinggal 6523.72 sen. 6523 dan 72 sen. Tu cara kira dia. Seolah-olah macam 6800 ditolakkan dengan 652372, seolah macam bulan lepas dia bukan bayar 340, dia hanya bayar 276 sahaja. Tu maksudnya itu. Okey, ni macam ni contoh lah. Contoh ni RM6800 tolak dengan RM 6523 72 sen, dapat baki sebanyak 27628. 27628. Seolah-olah macam bulan tersebut dia hanya bayar ni saja. Seolah-olah begitu. Sedangkan hakikatnya dia bayar 340. Okey. Ini kerana adanya unsur faedah itu inilah. Okey, sedangkan dia bayar RM 340. Dia bayar 340 bulan tersebut. Tapi bank kira hanya bayar ni ya, 276. Kerana adanya unsur faedah dan cas macam-macam. Itulah kelemahan guna kad kredit. Walaupun bayar sikit tapi faedahnya banyak. Okey, alright. Settle lah tu. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya dia kata apa? Okey. Pada bulan tersebut, ni contoh tadi. Okey. Ni contoh tadi, Encik Ahmad belah-belah ni. Okey, alright. Okey. Yang ni pula kalau dia langsung tak bayar. Langsung tak bayar. Tadi dia bayar sikit lah. Tadi dia bayar sikit. Okey. Tadi dia bayar sikit. Yang ni dia tak bayar langsung. Okey. Ini dia tak bayar langsung. Bila tak bayar langsung pula, ingat bila tak bayar langsung pula, dia kena pula kaedah cas lewat bayar.
Okey, dia banyak faedah. Okey. Satu kau kena ialah faedah bank. 15 ke 18% ni. Ini satu yang confirm kena. Yang kedua kena cas bayaran tanpa faedah. Yang tu tadi 20 hari, yang 20 hari tadilah. Yang ketiga kena pula ini. Cas lewat bayar. Okey, alright. Okey, so untuk kes ni kalaulah dia langsung tak buat bayaran. Tadi ni yang B tadi dia buat bayaran. Tapi berbaki. Ini kiraan dia. Sekarang ni yang ini pula dia langsung tidak buat bayaran. Ini dia langsung tidak buat bayaran. Dia ada beza. Yang ini dia langsung tidak buat bayaran. Okey. Yang ini dia buat bayaran minimum. Ada beza kiraan dia. Okey. Kalau buat bayar minimum, ini kiraan dia. Tapi kalau yang ini pula dia langsung tak buat bayaran. Duit tak ada, dia tak bayar langsung. Kiraannya macam mana pula? Kiraan dia lebih kurang sama macam ni. Ya, saya copy paste dulu. Okey. Kiraan macam ni. Okey. Jumlah yang dia hutang 6800. Okey. Dia langsung tak buat bayaran. Kosong, tak buat bayaran. Okey, maksudnya dia tidak buat bayaran. Kali ni kes dia. Tidak buat bayaran langsung. So apa jadi? Cara kira sama ke ni? Okey, kena cas faedah sama. Okey. Kemudian kena faedah mudah juga kena juga. Tapi satu lagi tambahan dia. Satu lagi tambahan itu cas lewat bayar. Lewat bayar dia adalah 1% daripada hutang. Itu kiraan dia. 1% daripada hutang ataupun minimum RM10 yang mana lebih tinggi. Itu cara kiraan dia. Contoh. Okey. Ini kiraan dia tadi. Okey, ini dia hutang-hutang tadi. Okey. Inilah kadar faedah dikenakan iaitu yang ini faedah bank, yang inilah faedah bayaran tempoh tanpa faedah. Okey, tapi tambahan lagi ini untuk ni. Cas bayaran lewat. Ada lagi tambahan dia. Okey, alright. So sini lah. Okey, so yang ini bayaran tanpa faedah. Okey, ini bayaran tanpa faedah banyak ni. Okey, satu lagi tambahan dia adalah bayaran cas lewat bayar. Ini yang ketiga iaitu bayaran lewat bayar. Ini cas lewat bayar. Cas lewat bayar dia adalah 10%. 1% ataupun minimum RM10. Mana lebih tinggi lah. Okey tu. Alright, dia tambah kat sini lah tambahan dia. Jadi yang ini yang ini untuk yang bahagian sini lah. Untuk bahagian sini. Okey, untuk yang ini pula bahagian cas denda lewat bayar ni tambah sini lagi iaitu 1% itu maksudnya tambahan lagi sebanyak RM68. 1%, okey, 1% didarabkan dengan 6,800. Jadi ini untuk bayaran cas lewat bayar. Maksudnya langsung tak bayar. Ini dia yang tu bahagian ni. Okey, ini yang bayaran dia awal-awal tak buat bayar langsung. So pada bulan depannya duit hutang dia sudah menjadi sebanyak RM. Okey, 6800 hutang semasa tambah lagi dengan ni saya kira ni tadi tambah lagi dengan 63.72 pelbagai cas tambah lagi bayar lewat RM68. Okey, dia jumlahkan jadi 6931. 6931.72. Ini bayaran pada bulan akan datang. Dah bertambah lagi 100 lebih lagi. Kerana adanya pelbagai jenis faedah yang dikenakan. So kalau dapat kad kredit nanti, belanjalah secara berhemah, bayarlah sepenuhnya. Jangan bayar sikit-sikit sebab menyebabkan duit kita tak habis-habis nanti. Duit kita tak habis-habis dia bayar. Okay, alright. Okay, cukup itu. Okay, itu berkaitan dengan kad kredit. Okay, contoh soalan kedua. Contoh soalan kedua. Okay, C nak beli telefon bimbit. Okay, ada dua. Satu telefon dekat Malaysia. Satu telefon di Malaysia, satu lagi pilihan adalah dekat USA, Amerika Syarikat. Dia ada dua pilihan, satu beli yang lokal punya, Malaysia, satu lagi beli yang overseas punya, Amerika. Okey, harga dia inilah.
harga dia 3,888. Ini kat Malaysia. Dan dia cuma kena kos penghantaran RM20 sahaja. Okey, yang tu je. Kos banyak tu je. Tapi untuk yang ini pula, harga dia $900. Murah sikit lah. Contoh. Okey, kemudian kos penghantaran $60. Contoh. Dan charge kad kredit luar negara 1% pula. Okey, dia kata dia nak bayar guna kad kredit. Dia kata nak bayar guna kad kredit. Dan dia kata untuk duit Amerika pula, setiap RM1 Malaysia bersamaan dengan 25 sen duit ini. Jadi yang mana nak pilih? Kita buat kiraan lah. Buat kiraan ni. Bandingkan beli yang Malaysia dengan yang Amerika. Okay. Beli yang Malaysia punya dengan yang Amerika punya. USA punya. Bandingkanlah mana yang murah. Okay. Kalau Malaysia punya jumlah bayaran dia ialah RM388 tambah dengan RM20. Jadi dia kena bayar cumalah RM RM 3908. 3908. Ini jumlah kena bayar. Jadi berapa dia kena bayar? Berapa dia kena bayar? Banyak ini sahaja. Okey. Ni contoh kat dalam buku teks ni lah. Dalam buku teks ni contoh dia. Okey, ni buku teks. Alright. So dia hanya perlu bayar banyak ni saja. Kalau beli dekat Malaysia. Tapi kalau beli yang luar negara punya, pertama sekali tengok harga dia. Okey. Harga telefon tu. Harga telefon ialah dengan cas penghantaran. Okey. Harga telefon campur dengan cas penghantaran dia ialah USD. US dollar $960. Darab pula. Okey. Yang ini maksud dia sini, setiap $1 Amerika bersamaan dengan RM4 duit Malaysia. 25 sen RM1. Kalau $1 RM1, RM4 lah. Itu darab 4. Harap faham ni ya? 25 sen RM1. 50 sen RM2. 75 sen RM3. RM1 RM4 duit Malaysia. Jadi darab dengan, ni kira dulu, darab dengan RM4 duit Malaysia. Darab 4. Jadi kosnya adalah 960 duit US dollar darab dengan RM4 duit Malaysia, dia bersamaan dengan 3840. RM3840. Okey, sekali pandang nampak yang ni lah murah kan? Ni murah. Tapi dia kata dia ada lagi tambahan, iaitu untuk beli luar negara campur lagi 1% kad kredit charge lah. Okey, charge 1% kad kredit. Sebab belian luar negara. Tambah lagi lah. Jadi sama dengan 1%. Okey, 1%. Okey, 1% darab dengan lagi 3840. 3840 ditambahan lagi sebanyak RM. Okey, kali dengan 1%. Tambah lagi duit sebanyak RM38.40. RM38.40. Jadi bila tambah semua, yang dia kena bayar adalah jumlah bayaran. Jumlah bayaran kena bayar. Jumlah bayaran ialah RM. RM3840 ni harga dengan cas tu, cas penghantaran, cas hantar. Okey. So untuk yang ni campur lagi dengan 3840 sen, total kena bayar sebanyak RM. Okey, total kena bayar sebanyak RM. Okey, tambah dengan 3840, total kena bayar sebanyak RM3878. 0.40 sen. Masih lagi murah berbanding dengan beli dalam Malaysia. Itu permulaannya lah. Okay. Dari segi harga nampak yang dolar ni lebih bagus lah. Tapi dia kata sebagai pengguna bijak, yang manakah pilihan anda? Okay. So awak boleh pilih mana-mana tak apa. Nak pilih yang Malaysia punya ke, yang yang Amerika punya, tak kisah. Yang penting alasan kita betul. Okay, alright. So kalau pilihan kita lah, balik pilihan kita.
Okey, jika pilih Malaysia, jika pilih Malaysia, apa alasan kita? Apa alasan kita? Jawapan kita dua-dua betul tau. Pilih Malaysia boleh, pilih US boleh. Tapi mestilah alasan betul. Okey, kalau pilih US punya alasan mesti betul lah. Okey. Satu ialah harga harga yang lebih murah berbanding Malaysia. Itu yang pertama lah. Alasan kita. Yang pertama ialah harga yang di US tu lebih rendah berbanding harga di Malaysia. Di Malaysia 39, dekat US 38 barang dia. Itu yang pertama alasan kita. Yang kedua kita boleh buat apa? Mungkin kita kata mungkin kualiti yang lebih baik. Mungkin kualiti tu lah. Kualiti telefon yang lebih baik. Sebab orang percaya barang import ni. Okay? Sebab import. Ni antara alasan lah. Tetapi kita juga boleh katakan pilih Malaysia. Sebab apa pilih Malaysia? Yang pertama sekali lah, kalau berlaku penghantaran cepat lah. Penghantaran yang cepat. Itu boleh kata. Sebab dalam Malaysia je. Penghantaran cepat. Yang kedua tu boleh kata juga senang untuk perkhidmatan selepas jualan. Mungkin lepas kita guna tu rosak. Bila rosak, boleh cepat pergi ke kedai. Baiki terus. Tapi kalau US ni kena hantar ke US balik. Tu dah benda dia. Okay. Ni sebab dekat lah. Ni sebab dekat. Sebab dekat saja. Tapi kalau yang US ni, nak kena post balik ke US. So, buang masa lah. Inilah antara alasan-alasan yang kita boleh gunakan kalau kita diberi pilihan untuk pilih macam tu. Tapi jawapan kita adalah pilih salah satu. Okay? Pilih salah satu sahaja. Sama ada yang Malaysia atau yang USA. Jangan bagi dua-dua. Bagi dua-dua, jawapan kita salah. Okay? Kalau kita pilih Malaysia, inilah alasan kita. Penghantaran cepat. Okay? Senang untuk perkhidmatan lepas jualan. Okay? Kalau pilih US, harga lebih murah. Kualiti yang mungkin lebih baik sebab import. Itu contoh-contohnya. Okay. Itu berkaitan dengan pembelian barang menggunakan kad kredit. Okay, sekarang kita buat ini pula. Yang ini pula kes kita sekarang ialah kes belian barangan secara hutang. Okay, kad kredit kita tutup lah. Ini beli barang hutang. Okay, beli barang secara hutang. Contoh, Liana beli sebuah kereta harga RM7,500. RM75,000, sorry. RM75,000. Dan dia kata, dia akan bayar secara beransur-ansur selama 8 tahun. Okay, maklumat penting lah. Okay, so maklumat penting tu lah. Alright, so dia beli kereta harganya RM75,000. Itu maklumat pertama. Dan dia kata dia bayar 10% pendahuluan. Ini dia bayar secara cash. Okay, bayar cash banyak ni. Okay, lepas tu dia kata apa? Okay, mula-mula dia bayar banyak tu. Okay, itu harga kereta banyak ni, bayar cash banyak ni, baki itu bayar ansuran. Bayar ansuran daripada sebuah bank dengan kadar faedah 3.5% setahun. Ini maklumat yang ketiga yang penting lah. Okey, kalau soalan tanya, hitung ansuran bulanan. Okey, cara kiraan sama untuk semua jenis operasi. Beli kereta ke, peti ais ke, mesin basuh ke, TV ke, personal loan ke, cara kira sama. Macam mana cara kira dia? Pertama sekali kita tahu adalah berapakah jumlah yang dia pinjam. Itu yang pertama kita tahu. Berapa dia pinjam. Okey. So cari dulu lah. Okey, berapa ni dia pinjam. Okey, cara kira. Okey, jumlah pinjaman dia. Okey. Jumlah yang dipinjam. Okey. Oleh sebab 10% cash, maka yang dia pinjam adalah 90%. Jadi 90%, okay, 90% didarabkan dengan harga kereta itu.
darab dengan harga kereta RM75,000. Okey. Kemudian darab lagi dengan selama 8 tahun, okey, dengan kadar faedah sebab dia dulu. Okey. Ini jumlah duit yang dia pinjam dekat bank. Bank ni. Okey. Sebab apa 90%? Sebab 10% ialah secara tunai. Jadi 10% hutang, 90% hutang lah. Okey tu. Jadi yang dia berhutang dekat bank adalah sebanyak RM, okey, 90%. Okey, 90% per bahagi sama je. Okey, per 100 darab dengan RM75,000. Dia hutang dekat bank sebanyak RM67,500. Okey. Itu. Jadi, bila pinjam dekat bank, jumlah kena bayar balik, okey, lebih tinggi sebab adanya faedah. Jadi dia pinjam 65,700 ditambahkan dengan faedah. Faedah sebanyak 3.5% setahun darab dengan jumlah duit yang dia pinjam 65,700 darab dengan selama 8 tahun. Tu. Okey, iaitu ni faedah dan tempoh masa 8 tahun. Jadi dia kena bayar balik 65,700 tambah dengan, okey, ini kiraan. Jadi 3.5% darab dengan yang dia hutang 7,500 darab dengan 8 tahun 18,900. Ni faedah. Pinjam 65,000. Kena bayar balik tambah banyak tu lagi. Jadi total kena bayar sebanyak RM, bertambahlah. Tambah lagi dengan RM65,700. Total kena bayar balik sebanyak RM84,600. Nampak? Pinjam banyak ni saja. Okey. Pinjam RM65,700 saja. Tapi kena bayar balik RM84,000. Kenapa? Kerana adanya unsur faedah. Dia misalnya kalau boleh kita beli barang, jangan beli sewa hutang lah. Tapi tak beli hutang, tak dapat barang. Bukan senang kan, harga mahal. Gitu. Jadi, berapakah ansuran bulanan? Jumlah ansuran bulanan, nama pun bulanan. Bulan-bulan. Jadi, cara kira dia ialah jumlah duit yang kita kena bayar semula, iaitu 84,600 dibahagikan dengan 8 tahun didarabkan dengan setiap 1 tahun ada 12 bulan. Begitu. Ni 8 tahun darab 12 tu bermaksud darab dengan 12 tu sebabnya adalah 1 tahun ada 12 bulan. Itu sebab darab itu. Jadi setiap bulan dia kena bayar balik sebanyak RM, kalkulator mari, 84,600 diperkan dengan, buat kurungan 8 kali 12. Di bulan-bulan kena bayar sebanyak RM RM881.25. Itu dia. Inilah dia cara kira barang beli secara hutang. Okey, bila beli secara hutang, jumlah kena bayar balik campur dengan faedah. Okey, pinjam sikit, bayar banyak sebab adanya unsur faedah. Okey, alright. Okey, cuma beza dia ialah kita hanya bayar 881 saja, tapi kita dah dapat kereta. Sebab kita beli secara hutang. Kalau beli secara cash, kena bayar 85,000 je. 75,000 baru dapat kereta. Itu beza dia. Okey, alright. So, di sini kelebihan. Kelebihan beli barang secara hutang. Pertama sekali, bayar sedikit sudah dapat barang. Okey, contoh macam kereta ni lah, contoh soalan satu lah, soalan satu tu. Okey, 75,000, okey, 10% lah. Okey, contoh soalan satu tu, bayar RM 7,500 saja dah dapat kereta. Contoh soalan satu ni, soalan nombor 4, soalan nombor 4. Contoh soalan nombor 4 tu, hanya bayar
RM7,500 saja dah dapat kereta. So kita pun ada lebihan tunai untuk dari gaji kita untuk kegunaan benda lain. Kalau tidak mati kita dapat RM75,000. Langsung duit habis. Okey. Yang ketiga pula bayaran ansuran yang lebih rendah. Okey. Hanya bayar RM881 setiap bulan. Itu ya. Dapat beli kereta. Inilah dia kelebihan beli secara hutang. Okey. Apa pula kelemahan? Bila ada lebih, mesti ada kurang dia. Okey. Apa pula kelemahan beli secara hutang? Tengok kelemahannya pula. Okey, kelemahan. Tadi kelebihan, kan ni kelemahan pula. Okey. Kelemahan beli secara hutang, pertama sekali bayaran yang lebih tinggi. Bayaran yang lebih tinggi. Bayaran yang lebih tinggi. Kerana adanya unsur faedah. Yang kedua ialah dikenakan faedah. Faedah atas pinjaman tersebut. Yang ketiga risikonya ialah barangan boleh ditarik balik. Ditarik balik oleh bank jika gagal buat bayaran. Biasa kalau kereta ni lebih 3 bulan, bank akan tarik balik. Itu contohlah. Okay, biasanya 3 bulan. Okay, alright. Dan faedah cas lewat bayar. Ini adalah kelemahan dia. Ini kelebihan, ini kelemahan. Tapi sekarang ni hidup zaman sekarang ni terpaksa berhutang. Tak berhutang tak dapat beli barang. Kerana harga barang yang melampau-lampau. Kalau kita nak beli rumah kan, beli rumah. Tak berhutang, mati kita. Harga rumah beratus-ratus ribu harga dia. Alright? Okay, ni contoh. Tapi pengiraan sama macam ni. Sama je cara dia. Okay, contoh nombor 5. Okay, kali tadi dia pinjam untuk beli kereta. Yang ni dia pinjam duit. Buat pinjaman peribadi pula. Okay, dia buat pinjaman peribadi sebanyak tak tahu berapa. Sebab untuk kebat sikit. Okay. Kali ni dia buat pinjaman peribadi. Okay. Di mana dia kata bulan-bulan kena bayar 560. Okay. Bulan-bulan bayar 560. Lepas tu dia kata lagi tempoh 10 tahun dan faedah 4% tahun. Okay, soalan kata berapakah jumlah yang dia pinjam? Itu soalannya. Berapa dia pinjam? Sama macam ni. Sama macam ni contoh dia. Okay. First, cari dulu. Yang ni kita akan buat secara reverse. Tadi kira macam tadi kan? Tadi kira macam ni tadi. Okay. Nak cari hutang dia, kita buat secara reverse lah. Kita buat atas ni dulu. Buat atas ni dia. Okay. Kita buat dulu berapakah jumlah yang dia pinjam. Jumlah yang dipinjam berapa? Okay. So, jumlah yang dipinjam ialah RMX. Okay. RMX. Okay. Jumlah tapi tak tahu berapa. Kena cari. Okay. Tapi jumlah yang dia kena bayar balik ialah RMX campur dengan faedah. Berapa tadi? Dia kata tadi ialah campur dengan faedah. Faedah. Okay. Di mana untuk jumlah dia adalah sama dengan apa? Okay. Jumlah dia adalah sama dengan bulan-bulan 560 didarabkan dengan 10 tahun. Setiap tahun ada 12 bulan. Okay, ni cara dapatnya ialah bulanan darab tahun, darab bulan. So jumlah yang kena bayar sebanyak RM, okay, 560, okay, 56 kalkulator. Okay, 560 kali dengan 10 tahun kali dengan 12 bulan, maksudnya dia pinjam sebanyak 67,200. RM 67,200. Tapi berapa yang dia pinjam? Okay. So jumlah yang dipinjam, okay, kita berbalik kepada pengiraan awal tadi. Duit yang dipinjam adalah RMX tambah dengan faedah tadi. Ni. Okay. Faedah tadi ialah
Yang ni. Iaitu 4% setahun. Darab dengan duit dia pinjam adalah sebanyak RMX. Dia pinjam banyak ni. Selama 10 tahun. Okey, di mana total dia adalah 67200. Itu kiraan dia. Okey, ini kiraan dia. Duit yang dia pinjam, campur faedah macam ni. Okey, so kita kembangkan ni. Kita buat ni ya. Okey, alamak salah lagi. Ni, 4% didarabkan dengan 10 tahun, dapat macam ni. Okey, begini ya. Pecahan tak apa. Begini. Okey, 0.4 kali X. Okey, jadi kalau dapat gini, okey, so kita pendekkan cerita kita. 67200 sama dengan X tambah dengan 0.4X. Bahagian ini kita selesaikan dapat bahagian ni. Bahagian ni. Lepas tu tambahkan 1X tambah dengan 0.4 akan dapat 67200 sama dengan 1.4X. Jadi berapa X-nya? Untuk X dia sama dengan yang dia kena dia pinjam ialah 67200 dibagikan dengan 1.4. Gitu. So 67200 dibahagikan dengan 1.4 dapat jawapan 48,000. Jadi dia pinjam ialah sebanyak RM RM48,000. Itu saya kira. Dia reverse sikit lah, saya reverse. Okey, ini jawapan dia. Itu beli barang secara hutang. Okey, next seterusnya. Okey, sambung lagi ya. Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Saya buat sikit lagi. Ni pula. Okey, yang ni pula sama juga. Okey, dia beli barang. Ini cara kira lagi sikit. Ini Sofia beli peti ais baru 6,500. Maklumat dia. Dia beli peti ais pula hutang. Okey. Di mana dia kata dia bayar cash 500. Ini maklumat. Kemudian baki dia kata bayar secara ansuran dengan faedah 8% atas baki. Ini sedikit ada perbezaan. Okey. Ini ada sedikit perbezaan dengan kiraan tadi. Okey. Tempoh bayaran selama 3 tahun. Dan bayaran bulanan adalah 180. Itu maklumat. Okey, soalan tanya, berapakah jumlah faedah untuk 2 bulan pertama? Ini kiraan je lain sikit ya. Okey, untuk bulan pertama. Okey, untuk bulan pertama. Jumlah hutang dia ialah RM 6,000. Kenapa 6,000 saja? Sebab okey, RM 6,500 tolak dengan 500 cash. 500 ni cash. Dia saja hutang 6,000 saja. Okey. So berapakah faedah dia? Untuk faedah bulan pertama, okey, dia kata 8%. 8%. Jadi untuk bulan pertama ni 8%. Kiraan dia lain sikit. Sebab dia kata bayaran atas baki. So untuk bulan pertama ni faedah dia adalah 8% kali dengan bayar hutang dia adalah RM6,000. Okey, kali dengan, dia ada 2 lah, kali dengan, okey, kali dengan 1/12. Kenapa 1/12? Sebab ini adalah bulan pertama sahaja. 1/12. Ini cara kiraan dia. Iaitu ini melibatkan, okey, peratus, faedah campur dengan bulan pertama, darab dengan, okey, darab dengan setahun ada 12 bulan, so 1/12 lah. Ini untuk bulan pertama dia, okey. Darab dengan 12, kemudian darab dengan hutang dia. Hutang dia. So untuk yang ini faedah dia sebanyak RM 8%, okay, 8% darab dengan 1/12 darab dengan RM6,000. Tu untuk bulan tersebut faedah dia sebanyak RM40. Itu untuk bulan pertama. Okay. Ini untuk bulan pertama. Dia nak 2 bulan. Okay. Untuk bulan yang kedua pula. Untuk bulan yang kedua pula. Okay.
Untuk bulan kedua pula, hutang dia ialah, ini bulan kedua. Okey. Bulan kedua, okey. Hutang dia ialah RM6,040. Sebabnya ialah RM6,000 yang dia hutang awal campur dengan faedah RM40. Dia hutang dia bulan-bulan kedua tak banyak ni. Tapi dia dah bayar, okey, dia dah buat bayaran sebanyak RM180. Okey, 180. Mana dapat 180 ni? Ini ni bayar. Okey, bulanan ni 180. So dia bayar, bulanan dia adalah RM180. So tak 180. So baki bayaran dia, okey, baki hutang tinggal lagi RM, okey, 6040 ditolakkan dengan 180, baki hutang dia dah tinggal sebanyak 5860. Okey tu. So berapa faedah untuk bulan kedua pula? Untuk bulan kedua pula faedah dia akan jadi sama cakiran 8% darab 1/12 untuk sebulan saja, darab dengan 58, 58 lupa. Okey, 5860. Gitu. So untuk faedah bulan kedua 8%, okey, 8% darab dengan 1/12 darab dengan 5860. Bulan kedua faedah dia sebanyak RM39.07. RM39.07. Itu faedah bulan kedua. Bulan pertama RM40, bulan kedua RM39. Kurang sikit sebab hutang makin berkurang. Itu kiraan dia. Okey, soalan kata lagi. Berapa pula baki pinjaman dia untuk bulan keempat? Bulan keempat dengan berapa baki lagi? Kena sambung lagi lah. Okey, tadi soalan A kita buat sampai bulan kedua je. Tambah lagi bulan ketiga pula. Cara sama lah. Okey, untuk bulan ketiga pula. Okey, untuk bulan ketiga pula. Okey, untuk bulan ketiga pula, tadi kedua, kan ketiga, kita tengok keempat ni. Okey, bulan ketiga pula, dia punya hutang dia dah jadi berapa? Okey, dah jadi 5860 yang dia hutang. Okey, campur dengan 3907 faedah. Ni tadi nah. Ni tadi 5860 campur dengan 3907 ni faedah. Okey. Jadi duit dia kan ni lah. Jumlah hutang akan jadi sebanyak 5860 tambah dengan 3907. Hutang dia dah jadi 58907. 58907. Okey. Ini dia hutang dia. Bayar banyak ni pula. Okey, dah tinggal. Okey, tolak pula dengan 180. Okey, tinggal bakinya sebanyak 571907. 5719 dan 07. Ini baki hutang bulan ketiga. Berapa faedah bayar? Sama kira macam ni juga. 5719 dan 07. Dia apa tahu? Dia rumit sikitlah sebab bayaran atas baki. Ini penting ni. Okey. Bayaran atas baki ni kira lain sikit. Dia lain sikit. Dia kira macam ni. Dia lain sikit. Okay, dia banyak kerja lah. Okay, so untuk yang ini, okay, faedah untuk bulan ni pula. Okay, jangan baki hutang. Okay, ini baki hutang. Okay, baki hutang bulan keempat. Baki hutang bulan keempat. Yang kita carilah. Okay, so yang ini tergolong kita. Okay, 8% darab dengan 1/12 juga sama. Darab dengan 5719.07. Di faedah bulan tersebut akan jadi 3813. 3813. So berapa kena bayar? Total dia 5719.07 tambah dengan 38.13. Total kena bayar sebanyak 575720 sen. Inilah bayaran pada bulan yang keempat. Iaitu dapat daripada RM5719.07 ditambah dengan faedahnya 38.13. Itu cara kiraan dia. So pada bulan keempat,
banyaklah baki hutang dia. Okey, ikut tu. Okey, yang ni pula. Soalan ini pula. Okey, soalan seterusnya yang ni. Okey, ni dia kata, apakah kelebihan ni saya sebut tadi lah. Okey, kelebihan tadi yang tadi awal tadi sebut awal tadi ni. Ini adalah kelebihan dia. Okey, inilah kelebihan beli barang secara hutang. Okey, kalau dia kata nyatakan dua kelebihan itu, kalau boleh buat bentuk jadual lebih cantik. Lebih nampak beza dia tu. Okey, kelemahan dia yang ni pula lah tadi. Saya tak nak ulang lah, terbuang masa. Okay, inilah kelemahan dia pula. Kelebihan dan kelemahan dia. Dia minta dua saja ni sebagai empat lah, tak apalah kan. Alright. Okay, kelebihan dan kelemahan. Dia minta dua saja sebagai empat lah. Sebagai tiga, sorry. Sebagai tiga. So, inilah dia kelebihan dan kelemahan beli barang secara hutang. Okay. Okay, nak buat bentuk jadual tak apa, satu-satu tak apa, tapi bagi nampak beza, bagi nampak lah benda ya. Kelebihan tu semua bagi nampak lah. Okay, alright. Kemudian dia kata, apa nama tadi? Budak ni. Syifa dia, okay, Syifa. Syifa kata, dia nak beli sebuah kereta harga RM50,000. Dan dia kata, dia akan bayar cash RM5,000. Bayar cash RM5,000. Baki pula dengan pinjaman bank. Okay, sekarang dia ada dua pilihan. Bank paku dengan bank zinc. Okay, alright. Dia kata, bank mana sesuai? Kena kira dua-dua lah. Okay, kena kira dua-dua. Pertama kita tahu adalah, berapakah jumlah pinjaman nak buat? Jumlah pinjaman, harga kereta tadi ialah RM50,000. Tolak dengan cash RM5,000. Jadi dia nak pinjam sebanyak RM45,000. So bank mana dia nak pilih? Bank mana nak pilih? Bank paku ke bank zinc? Kenalah buat dua-dua sekali pengiraan dia. Okay, buat dua-dua sekali pengiraan dia. Okay. Bank paku, nama bank, okay, bank paku dengan bank zinc. Okay, pertama sekali, berapakah jumlah faedah? Ada faedah kita tengok. Untuk bank paku, dia kata 2.85%. Okay, tengok sini. 2.85% pinjam jawab. Okay, ni. Okay, untuk bank paku, kalau pinjam kat bank paku, faedah dia ialah, dia punya kadar pinjaman adalah sebanyak RM45,000. Okay. Untuk bank paku, faedah dia ialah 2.85. Okay, 2.85% setahun. Darab dengan dia akan pinjam sebanyak RM45,000 dan selama 10 tahun bank bagi. Jadi untuk bank ini, faedah dia sebanyak RM, kiralah 2.85 kali dengan RM45,000 kali dengan 10 tahun. Jadi faedah kena bayar sebanyak, banyaknya. Okey, 2.85 per dengan 100 darab dengan RM45,000 darab dengan 10 tahun kena bayar sebanyak 12.85. 12.85. Ini kalau pinjam kat bank paku. Okey, kalau dekat bank zinc pula, faedah dia ialah 3.5, lebih tinggi faedah dia. Tetapi tempoh masa dia pula lebih pendek, 8 tahun je. 8 tahun saja. Okey, kalau bank zinc ni dia pendek sikit tempoh dia. So 3.5 per 100 darab dengan RM45,000 darab dengan 8 tahun saja, faedah dia sebanyak 12,600. 12,600. Okey. Dari segi faedah bayar, ya ini baguslah. Sebab faedah kena bayar lebih kecil berbanding dengan pinjam bank paku. Itu yang pertama. Yang kedua, tempoh masa. Tempoh masa pula, ya ini 10 tahun. Yang ini 8 tahun. Bagusnya ni lah juga sebab lebih cepat selesai hutang kita. Okey, tengok pula jumlah ansuran bulanan. Ansuran bulanan, okey, ansuran bulanan. Berapa pula bayar bulan-bulan? Okey. Jumlah pinjam, jumlah pinjam, jumlah bayaran balik, Sekejap, tukar ni.
Okey, jumlah bayaran balik. Okey, untuk bank paku, pinjam 45,000 campur dengan 12,825. Okey, total kena bayar balik sebanyak, okey, pinjam sekejap, RM45,000 campur dengan 12,825. Bayar balik sebanyak 57,825. 57,825. Bank ni. Kalau bank ini pula RM45,000 campur dengan 12,600. Okey. Jumlah kena bayar balik sebanyak RM57,600. Okey. Yang ni pun nampak yang ni lebih murah lagi. Pinjam dapat kurang sikit. Okey, tapi bulanan berapa pula? Okey, bulanan berapa pula? Tengok bulanan dia pula. Untuk bulanan pula, kalau pinjam bank paku, bulan-bulan kena bayar berapa? Okey, kena bayar berapa? Tengoklah situ. Yang kena bayar balik 57,825 dibahagikan dengan 10 tahun, setiap bulan 12. Gitu. Okey, untuk bank ini setiap bulan kena bayar RM. Okey, kena bayar RM. Okey, kita bahagikan. 5725, okey, 5725 ni bahagikan dengan 10 tahun darab dengan 12, setiap bulan kena bayar sebanyak RM 48190 sen. 48190 sen. Tapi kalau bank ni pula, bulan-bulan kena bayar berapa? Okey, so dekat sini kena bayar berapa pula? Okey, jumlah bayaran dia ialah 57,600 dibahagi dengan 8 tahun sahaja. 12 bulan gitu. So untuk bank ini 57,600 per dengan 8 tahun kali 12. Dia bulan-bulan kena bayar RM600 sebulan. Okey, kalau tengok pada yang ini, nampak yang ni bagus. Sebab bayarnya yang lebih kurang lagi lah. Ini banyak bayar, 600. So bank manakah pilihan kita? Sama okey juga. Boleh pilih mana-mana bank. Janji alasan betul. Bank pilihan mana satu? Okey. Pilih satu saja. Jangan bagi dua-dua ya. Okey, kalau kita pilih bank paku, apa alasan kita? Alasan kita yang pertama sekali ialah satu je lah, iaitu bayaran bulanan yang lebih rendah. Itu alasan kita. RM480 saja. Kalau pilih yang ini pula, alasan kita yang pertama sekali ialah faedah yang lebih rendah. Yang kedua, tempoh masa yang lebih singkat. Itu alasan kita. Tapi pilih mana-mana pun tak apa. Yang penting alasan kita betul. Right? Okay. Nak pilih bank ini boleh. Nak pilih bank itu pun boleh. Tak kisah. Yang penting alasan kita betul. Cuma kena pilih salah satu sahaja. Alright? Okay. Dan terakhir sekali, saya buat satu contoh. Okay, ni. Ini contoh terakhir lah. Sebab saya pukul 11 ada kelas lain pula. Okay. Okay, soalan terakhir. Okay, Encik Saad. Oh, sorry. Salah. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Okay, Encik Saad kata, nak pinjam RM15,000. Ni maklumat. Nak pinjam RM15,000. Okay. Dia kata, pinjam dekat bank X. Bank X. Faedah 2.45% setahun dan tempohnya 10 tahun. Itu Encik Saad. Okay, Encik Mat pula pinjam memang sama. Tapi daripada bank Y. Dia pinjam bank Y pula. Bank Y dan faedah 2.6%, tempoh 8 tahun. Tempoh 8 tahun. Okay. Siapa paling rendah? Buktikan. Ini sama macam kes ni lah. Sama macam kes ni. Kes ni. Sama macam kes ni. Nak tengok benda dia. Faedah kita bandingkan dulu. Faedah siapa yang paling murah sekali? Okay, kita kira tengok jap. Tak sini sikit. Nak jimat ruang. Okay, jadi soalan ni. Soalan nombor 758. Okay, dari segi faedah tengok. Faedah. Okay. Pinjam RM15,000. Okay. Untuk Cik Saad, dia 2.45. Tempoh pinjam 10 tahun. Berapa kena bayar?
Kalkulator marilah ya, kalkulator mari. So 2.45% darab dengan pinjam RM15,000 dan selama 10 tahun, jadi dia kena bayar balik sebanyak 3675. 3675. Untuk ini Cik Mat, Cik Saad. Okey. Ini Cik Mat. Okey, Cik Mat pula faedah dia 2.6, lebih tinggi. Okey, pinjaman sama RM15,000, tempohnya ialah 8 tahun. 8 tahun. So kiraannya sama cara kira 2.6% darab dengan RM15,000, tempohnya ialah 8 tahun. Jadi jumlah dia ialah 3120. 3120. Jadi Encik Mat paling rendah sekali. Apa bukti dia ni lah tunjuk buktiannya kan. So jawapan kita faedah Encik Mat lebih rendah. Bukti dia itulah tadi. Okey, yang kedua, berapakah bulanan Encik Saad? Dia nak Encik Saad je. Encik Saad ni jumlah bayaran balik sama dengan RM15,000 dia pinjam. Campur dengan faedah 3675. So total kena bayar balik sebanyak RM 18765. So berapa bulanan dia? Okey, so bulanan dia ansuran bulanan. Okey, saya kira sama tau. Saya kira sama bulanan sama dengan jumlah yang dia hutang. Okey, jumlah yang kena bayar balik iaitu 18765 tu. Dia ni bahagi dengan 10 tahun darab dengan 12 bulan. Sama cara. Jadi bulan-bulan dia kena bayar sebanyak RM. Okay, RM 18765 diperkan dengan buat kurungan 10 tahun kali dengan 12 bulan. Bulan-bulan kena bayar sebanyak RM 156.4%. 156.4%. Kita bunda teruslah. Betul itu. Okey, itulah cara kiraan untuk soalan ini. Okey, cukup kat situ. Alright, so untuk soalan ini, okay, semua kiraan adalah sama secara kiraan dia. Okay, nak bayar balik berapa, kena tahu berapa jumlah dia pinjam, campur faedah. Lepas tu bagilah dengan berapa tempoh bulan dia, berapa tahun dia. Okay, so untuk bab ini habis di sini. Okay, nanti ulang balik, cuba rujuk balik untuk lebih faham. Tak faham boleh mesej, boleh bilang salah. Tanya dalam grup tak apa. Alright, so kita berhenti sendiri untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.